apa khabar semua? Okey, kita jumpa lagi ya. Okey, dah sedia semua? Okey, harap teacher harap anda semua sedia. Okey, hari ini kita nak sambung. Okey, sambung lagi bab 12. Okey, bab 12 iaitu 12.4 tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okey, sebelum teacher nak mula, okey, boleh tak anda semua bangun? Semua bangun. Okey, semua dah bangun? Ya, okey. Bila dah bangun, okey. Okey, ikut teacher ya, ikut teacher. Okey, angkat tangan kanan. Okey, angkat tangan kanan. Lepas tu angkat tangan kiri pula. Okey, angkat tangan kiri macam ini. Okey, semua buat? Okey, dah buat ya? Okey. Lepas tu, okey, ikut teacher, ikut teacher. Okey, ikut. Dan kita buat macam ini. Okey, apa yang kita buat? Boleh tak ikut teacher? Okey, macam ni. Okey, berhenti. Okey. Okey, turunkan tangan. Okey, apa yang sebenarnya anda buat? Okay, apa yang anda buat tadi? Bersenam. Ya, ya. Lagi? Menari. Okey, apa yang teacher nak anda buat tadi? Okey, teacher nampak semua buat. Ya. Okey, sebenarnya anda melakukan apa yang teacher suruh. Okey. Ada yang tak ikut apa yang teacher suruh. Okey, yang tu, okey, anda melakukan tindakan terkawal. Okey. Okey, kita tengok. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini ialah tentang tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okey, tadi anda semua ikut apa yang teacher suruh. Betul tak? Okey, siapa yang suruh anda buat? Ya, otak. Ya, otak anda. Ya, otak kamu. Okey, otak yang suruh kamu buat. Okey, angkat tangan. Lepas tu, ikut apa yang teacher suruh. Okey, jadi, okey, yang tu ialah tindakan yang terkawal. Okey, jadi apa yang kita akan belajar hari ini, iaitu 12.41 membanding dan membeza antara tindakan terkawal dengan tindakan luar kawal. Okay, apa pula dengan tindakan luar kawal? Okay, kita akan tengok selepas ini. Okay, dan 12.4.2 memeriharkan tindakan refleks yang melibatkan 2 neuron dan 3 neuron. Okay. Okay, apa itu tindakan terkawal? Okey, boleh tak siapa bagi? Ya, betul. Okey, tindakan terkawal ialah tindakan yang dikawal oleh otak. Nampak tak? Otak yang kawal. Okey, tadi kamu dah buat apa yang teacher suruh. Dan yang dikawal oleh otak. Okey, tindakan ini pula berlaku dalam keadaan sedar. Okey, maksudnya anda bukan buat masa anda tidur. Okey, anda sedar, okey, anda tahu apa yang teacher suruh, okey, dan boleh dilaksanakan mengikut kehendak dan keinginan individu. Okey. Walaupun anda tak suka tapi anda buat juga bagus. Okey, contohnya bertutur. Okey, apa yang anda nak bagi tahu, anda mesti fikir dulu. Okey, dan kedua, berlari. Okey, berlari tu mesti ada arah. Okey, mana anda nak pergi? Okey, seterusnya ketawa. Okey, bila anda dengar sesuatu yang menyebabkan anda ketawa, anda akan ketawa. Okey, seterusnya membaca. Ya, dan menari. Tadi teacher dah buat kan, yang menari sikit-sikit. Okey. Okay. Apa pula tindakan luar terkawal? Tindakan yang tidak dikawal dan dilaku tanpa disedari. Okay, kita tak tahu pun, tapi dia berlaku. Contohnya, peristosis.
Okey, peristalsis anda dah belajar bab sebelum, iaitu perjalanan makanan dari mulut turun ke perut, usus dan akhir ke anus. Okey, disambung dengan pencernaan, denyutan jantung dan kadar pernafasan normal. Okey, tindakan ini kita tidak boleh kawal dan ia berlaku sepanjang masa. Okey, masa anda tidur pun ia berlaku. Okey, mari kita tengok gambar ini. Okey, semua ada. Okey, nampak gambar ini? Apakah tindakan yang terlibat? Okey, kita tengok. Okey, pemuda ini apa yang sedang dia buat? Boleh tak anda bagi tahu? Okey, siapa boleh bagi tahu? Ya, bagus. Dia melakukan tindakan terkawal. Ada tak ia melakukan tindakan luar kawal? Ada. Ya, ada. Okey, mari kita tengok satu persatu. Apa tindakan terkawalnya? Siapa boleh bagi tahu? Ya, bagus. Berlari. Okey, kita tengok dia sedang berlari. Okey, tetapi apa selain daripada berlari, apa yang dia buat? Dia berfikir. Berfikir berlari ke arah mana? Mesti melalui otak. Okey, dia dan dia melihat. Okey, dia melihat arah yang dia ingin tuju. Okey, dan tindakan luar kawal pula, ya, sepanjang dia berlari, dia bernafas. Ya, tanpa disedari. Lagi, ya, denyutan jantung. Okey, denyutan jantung ialah tindakan luar kawal. Ya, sepanjang dia berlari, dia berpeluh. Ini ialah tindakan luar kawal juga. Jadi, kedua-dua tindakan ini berlaku secara serentak. Okay, apakah perbezaan antara tindakan terkawal dan tindakan luar kawal? Okay, kita tengok satu persatu. Okay, tindakan terkawal ialah tindakan yang kita sedari. Okay, sedari dan dilakukan mengikut kehendak kita. Okay, kehendak kita. Mana dah mouse teacher? Ya, ini kehendak kita. Okay, kita akan melakukan dengan keinginan kita. Manakala tindakan luar kawal pula berlaku secara automatik dan berlaku tanpa kita sedari. Okay, semasa kita tidur, jantung kita masih denyut. Betul tak? Dan kita masih bernafas. Okay, semula. Okay, tindakan terkawal pula melibatkan sistem saraf soma. Okay, sistem saraf soma ialah sistem saraf semua. Okay, semua dalam badan kita yang melibatkan otot. Okay. Manakala tindakan luar kawal pula melibatkan sistem saraf otonomi. Okay, yang ketiga. Tindakan terkawal dikawal oleh korteks cerebrum. Cerebrum ialah otak besar yang mengawal tindakan terkawal. Manakala tindakan luar kawal pula dikawal oleh medulla oblongata dan hypothalamus. Okey, dan yang keempat melibatkan gerak balas otot. Okey, bagi tindakan terkawal. Manakala tindakan luar kawal pula melibatkan gerakan otot licin dan kelenjar. Okey, boleh ikut? Okey, mari kita sambung. Okey, tindakan terkawal yang melibatkan otot rangka. Okey. Tindakan terkawal seperti berjalan, bercakap atau memberus gigi merupakan tindakan yang disedari. Ataupun anda berus gigi tak payah fikir. Mesti kena fikir nak berus ke depan, ke dalam, ke luar. Betul tak? Okey, berapa kali? Okey, misalnya, anda boleh secara sukarela angkat tangan untuk menjawab soalan. Okey, apabila teacher tanya, okey, anda hendak jawab.
Jadi yang ni semua melibatkan otot rangka. Okey, tindakan terkawal yang melibatkan otot rangka dikawal oleh korteks cerebrum. Okey, mana bahagian cerebrum? Ya, bahagian depan, ya, depan. Okey, otak yang besar. Okey, oleh sebab maklumat sampai ke korteks cerebrum iaitu aras kesedaran kita. Okey, maksudnya disedari, persepsi tentang persekitaran luar dapat dihasilkan. Jadi kita boleh bergerak balas. Okey, kita tengok. Okey, laluan penghantaran maklumat dalam tindakan terkawal yang melibatkan otot rangka. Okey, mula-mula rangsangan berlaku. Semua pergerakan mesti bermula dengan rangsangan. Okey, rangsangan berlaku apabila cikgu menyoal murid. Lepas tu, reseptor akan menerima rangsangan dan menghantar impuls saraf ke cerebrum melalui neuron deria. Dan seterusnya, neuron deria memang hantarlah impuls ke mana? Ya, ke bahagian cerebrum. Dan cerebrum akan menginterpretasikan impuls saraf untuk dihantar ke efektor. Otak akan menterjemahkan apa kehendak. Apa yang guru tanya. Soalan apa yang perlu dijawab. Dan seterusnya, neuron geganti pula akan hantar impuls melalui neuron motor ke mana? Ya, bagus, betul. Ke efektor, iaitu otot rangka. Menerima maklumat tersebut dan akhir sekali, murid angkat tangan untuk menjawab soalan. Dan tindakan ini kita panggil gerak balas. Okey, yang ni ialah laluan bagi penghantaran maklumat. Okey, sekarang ni kita tengok tindakan luar kawal yang melibatkan otot rangka, di mana kita panggil tindakan refleks. Okey, semula tindakan refleks. Okey, beberapa situasi memerlukan tindakan yang serta-merta dan spontan. Okey, apa itu? Mari kita tengok. Okey, jika jari anda tercucuk pin tajam, anda akan alih jari dengan serta-merta tanpa berfikir panjang. Betul tak? Ataupun anda terus sambung. Okey, tak angkat pun tangan. Okey, mesti sakit kan? Jadi, ini dikenali sebagai tindakan refleks. Okey, tindakan yang spontan dan serta-merta, cepat. Okey, tindakan refleks ialah gerak balas pantas terhadap rangsangan tanpa dikawal oleh otak. Okey, selain daripada apa yang kehendak kita buat, okey, iaitu tindakan terkawal, yang inilah tindakan di mana tidak dikawal oleh otak. Dan apa nama sekali lagi? Ya, tindakan refleks. Okey, laluan tindakan refleks ini ataupun kita panggil laluan saraf yang terlibat dalam tindakan refleks, kita panggil akar refleks. Okey, akar refleks ialah laluan saraf. Okey, tindakan refleks pula terbahagi kepada dua, iaitu akar refleks yang melibatkan 3 neuron. Okey, contoh akar refleks 3 neuron iaitu jari tercucuk pin tajam. Dan yang kedua, apabila tangan terpegang objek panas. Okey, yang ni melibatkan 3 neuron. Dan seterusnya, tindakan refleks di mana akar refleks melibatkan 2 neuron iaitu sentakan lutut atau refleks patella. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, contoh akar refleks melibatkan 3 neuron.
Okay, iaitu mengalih jari daripada pin tajam atau tersentuh objek yang panas, melibatkan 3 neuron dan komunikasi neuron dalam sistem saraf periferi dan saraf tunjang. Okay, kita tengok. Okay, selain itu, batuk melindungi peparu daripada zarah asing dari persekitaran luar. Okay, yang ni semua melibatkan 3 neuron. Satu lagi contoh iaitu refleks anak mata menghalang kerosakan daripada retina. Okay, kita pilih contoh nombor 1. Kita tengok akar refleksnya. Okay. Okay, kita pilih yang mengalih jari dari pin tajam. Okay. Bermula daripada nombor 1 iaitu pin. Okay, jari kita terkena pin. Apa yang berlaku? Okay, apabila jari tercucuk pin tajam, reseptor deria mengesan rangsangan dan mencetuskan saraf impuls saraf. Okay, dia akan mencetuskan melalui yang ni yang berwarna hijau. Ya, hijau dan hantar melalui neuron deria, ya, neuron deria. Okey, neuron deria. Okey, impuls saraf dialihkan di sepanjang neuron deria ke saraf tunjang. Dia masuk ke saraf tunjang, tidak melalui otak. Okey, nombor 3. Mana nombor 3? Ya, sini nombor 3. Okey. Dan neuron gerganti akan hantar impuls semula. Okey, dalam saraf tunjang, impuls saraf dipindah dari neuron deria melalui sinaps ke neuron gerganti. Okay, dan nombor 4. Okay, nombor 4 iaitu neuron motor. Okay, kita tengok dari neuron gerganti, impuls saraf dipindah ke neuron motor. Dan akhir sekali, neuron motor mengalirkan impuls saraf dan saraf tunjang ke efektor, iaitu tisu otot supaya jari dialih dengan cepat. Okey, dalam masa beberapa saat saja. Okey, kita akan alihkan jari daripada pin yang tajam. Okey. Seterusnya. Okey, apa kepentingan tindakan refleks sebenarnya? Kita tengok. Ya, bagus. Tindakan refleks menghasilkan gerak balas spontan. Spontan maksudnya secara cepat, tanpa perlu menunggu arahan daripada otak. Okay, tak perlu berfikir. Okay, masa tambahan yang diperlukan untuk otak menganalisis maklumat sebelum mencetus gerak balas boleh menyebabkan kecederaan serius. Ya, kalau kita tidak alihkan jari daripada pin itu, apa yang terjadi? Mestilah sakit. Okey, dan apa kata? Kalau contoh yang lain, contoh terpegang objek yang panas, apa yang berlaku pada tangan anda? Ya, tangan akan masak, betul. Okey, tangan akan masak iaitu menyebabkan kecederaan serius. Jadi tidak perlu difikir, tidak perlu tunggu arahan daripada otak. Okey, otak suruh alih tangan, barulah kita alih. Okey, jadi menyebabkan kecederaan serius, betul. Okey, oleh sebab tindakan refleks melibatkan saraf tunjang, otak dapat bertumpu kepada aras pemikiran yang lebih tinggi. Jadi dia bekerjasama, iaitu otak boleh buat kerja lain. Okay. Dan tindakan refleks ini dilakukan oleh saraf tunjang. Saraf tunjang pula yang bagi arahan. Okay. Gerak balas boleh berlaku dengan cepat. Okay. Sekarang ni contoh akar refleks 2 neuron pula. Okay. Kita tengok. Okay. Apa contohnya? Okay. Satu lagi tindakan refleks ialah sentakan lutut atau refleks patella. Okey, pernah anda mengalami sentakan lutut? Ada tak? Okey, ada tak anda pernah lutut anda diketuk oleh doktor? Okey.
Ada? Ya ada. Okey, apa yang berlaku? Okey, lutut kita akan sentak kan? Ya, betul. Okey, refleks ini menggunakan laluan saraf melibatkan 2 neuron saja. Okey, sebelum tu melibatkan 3 neuron. Apa neuronnya? Neuron deria, betul. Yang kedua, neuron geganti. Ya, yang ketiga, neuron motor. Okey, sekarang ni bagi akar refleks 2 neuron cuma melibatkan neuron deria dan neuron motor saja. Okey, tidak melibatkan neuron geganti. Okey, cuma 2 neuron ini saja. Okey, kita tengok. Okey, doktor kadang-kadang menguji keberkesanan sistem saraf seseorang dengan mengetuk lutut menggunakan penungku getah. Okey, jangan guna penungku yang biasa, tak boleh. Okey, jangan cuba di rumah, bahaya. Okey, yang ni untuk doktor saja. Doktor tahu mana yang nak ketuk. Okey, jangan pandai-pandai anda mengetuk. Nanti cedera lutut anda. Okey, jadi sebenarnya doktor sedang menguji sistem saraf. Okey, sistem saraf ialah sistem koordinasi kita. Kalau doktor ketuk, okey, lutut tidak sentak. Apa yang berlaku? Maksudnya, okey, sistem saraf ada masalah. Okey, kita tengok. Ya, yang ni lah sentakan lutut yang dilakukan oleh doktor. Jangan pandai-pandai buat di rumah. Jangan. Okey, sentakan lutut mana nombor 1? Yang ni nombor 1. Okey. Apabila tendon di bawah tempurung lutut diketuk. Okey, jangan pandai-pandai ketuk mana-mana ya. Okey, dia mesti diketuk pada tendon di bawah tempurung lutut. Okey, otot quadriceps menjadi regang dan menghasilkan reseptor regang untuk mencetuskan saraf, impuls saraf. Okey, mana reseptor regang kita? Yang ini reseptor regang kita. Okey, lepas tu dia akan hantar melalui neuron deria. Dia yang warna hijau, neuron deria. Okey, ke mana? Ke saraf tunjang. Okey. Okey, nombor 2. Neuron deria menghantar impuls saraf ke neuron motor dan dalam saraf tunjang. Okey, seterusnya. Neuron motor kemudian menghantar impuls dari saraf tunjang ke efektor, iaitu otot quadriceps. Okey, otot yang sebelumnya. Okey, mula-mula menghasilkan impuls dan selepas itu hantar balik ke otot quadriceps. Dan apa yang berlaku? Okey, otot quadriceps mengecut lalu menyebabkan kaki tersentak ke hadapan. Okey, yang ni ialah akar refleks bagi sentakan lutut yang melibatkan cuma 2 neuron. Okey, mana neuronnya? Okey, sini. Ya, neuron deria dan neuron motor. Okey, dah faham? Boleh faham? Boleh ikut? Okey, apa kita buat? Latihan. Okey, semua murid, okey, sila rujuk buku teks muka surat 229. Okey, praktis formatif 12.4. Okey, boleh? Okey. Okey, teacher hendak anda buat 2 soalan ini. Okey, nyatakan, okey, nombor 1, nyatakan urutan penghantaran impuls akar refleks dalam sentakan lutut. Okay, baru sebut tadi, baru kita habis sentakan lutut. Sekarang ni boleh tak anda bagi urutan penghantaran impuls, di mana kita panggil akar refleks? Boleh? Boleh tak sesiapa bagi? Bagus. Okey, kita tengok. Ya, bagus. Betul jawapannya. Okey, mula-mula kita mula dengan reseptor. Okey, reseptor hantar impuls. Okey, neuron deria ke neuron geganti.
Lepas tu neuron motor, efektor gerak balas. Betul tak? Teacher saja yang bagi sentakan lutut kan? Sentakan lutut. Kita tengok semula. Kita balik semula yang sebelum tu. Kita tengok balik soalan. Dia nak sentakan lutut. Sentakan lutut hanya melibatkan dua neuron. Jadi yang mana tak ada? Okey. Yang ini tak ada neuron ke, ganti mana dah? Okey, mouse. Okey, ini tak ada. Okey, jadi anda potong bahagian ini. Okey, boleh. Dia cuma bermula dengan reseptor, neuron deria, terus ke neuron motor. Okey, neuron motor, efektor dan akhir gerak balas. Okey, yang ini ialah akar refleks bagi 3 neuron. Okey, apa contohnya? Ya, alih jari daripada objek yang tajam ataupun apabila tangan tersentuh objek panas yang melibatkan 3 neuron. Okey, jangan silap, teacher saja saja nak uji anda. Okey, sekarang ni nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Seseorang yang telah kehilangan kaki akibat penyakit tertentu masih boleh merasai kesakitan pada bahagian yang telah dipotong. Okey, jelaskan mengapa. Okey, mengapa dia masih rasa sakit walaupun kakinya sudah hilang, tak ada kaki. Boleh? Siapa tahu? Betul. Okey, keadaan ini mungkin disebabkan masih terdapat neuron. Okey, neuron apa? Neuron deria di bahagian yang dipotong. Okey, neuron deria sambung dengan mana? Sambung dengan reseptor. Jadi, neuron deria akan hantar impuls sakit. Okey. Oleh itu, bahan neurotransmitter yang dirembeskan oleh neuron deria di bahagian yang dipotong boleh mencetuskan impuls saraf dan ditafsir oleh otak sebagai rasa sakit. Ya. Maksudnya dia masih ada neuron deria. Boleh? Setakat ini masih boleh? Okey, kalau semua tak ada masalah, okey, kita tengok kesimpulan. Ada siapa yang ingin sukarela angkat tangan bagi apa kesimpulan yang kita yang kita belajar hari ini? Okey, bagus. Ya. Tindakan terkawal ialah tindakan yang boleh dikawal oleh kesedaran kita. Manakala tindakan luar kawal ialah tindakan yang tidak boleh dikawal oleh kesedaran kita. Okey, satu yang secara otomatik, iaitu pernafasan, okey, denyutan jantung, peristosis, yang tu ialah tindakan luar kawal. Okey, apa lagi? Ya, okey, kita belajar tentang tindakan refleks. Okey, di mana tindakan refleks ditakrif sebagai satu gerak balas yang pantas. Okey, yang pantas, yang penting ni. Gerak balas pantas dan otomatik tanpa melibatkan daya pemikiran. Jadi, tindakan ini tidak melalui otak. Okey, dia terus melalui saraf tunjang dan bergerak balas. Okey, satu lagi. Ya, bagus. Tindakan refleks penting. Okey, hari ini kita memang nak belajar tentang tindakan refleks. Okey, dan ia penting untuk melindungi kita daripada keadaan berbahaya. Okey, di samping dapat menjamin kemandirian dalam persekitaran yang sentiasa berubah. Okey. Boleh? Setakat ini? Okey, teacher harap anda semua dapat
apa yang teacher ajar hari ini. Okey, terima kasih kerana menonton video belajar bersama Teacher Ling. Okey, jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.